Okey. Baik. Jadi tadi kita dekat cara untuk mengolah. Cara untuk mengolah fi'il amar. Dia hanya berlaku pada 6 dhamir sahaja. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Okey. Okey, tengok muka surat 8 pada jadual itu. Tadi kita dah dapat fi'il amar bagi dhamir anta, betul tak? Kita tengok contoh berdasarkan kepada buku, dia bagi uktub. Uktub. Sekarang kita nak olah kepada dhamir antuma, lelaki 2 orang. Kamu lelaki 2 orang. Macam mana kita nak buat? Uktuba. Dia akan jadi uktuba. Tapi macam mana? Kita tambah huruf alif di belakang. Okey, untuk antuma 2 orang, kita tambah huruf alif di belakang. Tadi kita dah dapat untuk anta, uktub. Kita turunkan untuk antuma ini. Tapi jangan lupa kita perlu tambah huruf alif di belakang. Dan dia akan jadi Uktuba. uktuba. Begini. Kalau kita nak suruh 2 orang lelaki menulis, kita bagi tahu uktuba, tulislah untuk 2 orang lelaki. Kemudian untuk dhamir antum, sama juga kita buat turun dulu yang uktub. Kita buat turun yang uktub. Kemudian kita kena tambah di belakang Wow. waw mat. Ini kita panggil waw mat. Apabila kita tambah waw mat, kita baca macam mana? Uktubu. Uktubu. Walaupun dekat sini ba-nya berbaris mati, bila kita tambah huruf, lepasnya kita kena letakkan baris yang sesuai. Contoh macam dekat uktuba. Baris yang sesuai untuk huruf alif selepas ba ialah fathah. Jadi kita letak fathah. Kalau untuk uktubu, baris apa yang sesuai dengan huruf waw? Dhammah. Dhammah. Jadi kita letak dhammah pada huruf ba. Maka akan jadi uktubu. Begitu. Dapat tak untuk yang dari anta untuk sampai antum dulu? Kalau untuk anta, uktub, untuk antuma kita tambah alif di belakang dan dia akan jadi uktuba. Kalau untuk antum, kalian ramai lelaki ataupun kamu ramai lelaki, kita kena tambah waw mat di belakang, maka dia akan jadi uktubu. Tulislah. Kamu semua tulislah. Untuk lelaki. Kalau orang yang berada di hadapan kita lelaki, kalau seorang kita guna uktub, untuk 2 orang kita guna uktuba, untuk ramai kita akan guna uktubu. Macam mana pula kalau di hadapan kita orang perempuan? Untuk anti, kita akan tambah huruf ya. Uktubi. Dia akan jadi uktubi. Kenapa uktubi?
Macam mana huruf ba ni boleh baris bawah? Sebab ya belakang. Sebab ya. Ya yang sesuai dengannya adalah baris Baris kasrah. Baris di bawah. Jadi kita kena letak baris kasrah untuk ba. Maka akan jadi uktubi. Seorang perempuan tulislah. Begitu. Kalau untuk antuma? Uktuba juga. Uktuba sama Dia sama. dengan antuma. Sama dengan antuma lelaki. Antuma Sama saja. lelaki. Yang membezakannya adalah orang yang berada di hadapan kita. Uktuba. Sorry. Uktuba. Begitu. Kalau kita bercakap dengan perempuan, kita guna uktuba. Kita bercakap dengan dua orang lelaki pun kita guna uktuba juga. Sama. Kalau untuk antunna, apa huruf yang kita kena tambah di belakang? Uktubna. Uktubna, kita tambah huruf nun berbaris fathah di belakang. Maka dia akan jadi uktubna. Uktubna. Begitu. Mudah sahaja. Untuk 6 dhamir ini sahaja yang berlaku fi'il amar. Untuk huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ana, nahnu tak berlaku fi'il amar. Dia hanya berlaku kepada orang yang kita berhadapan. Anta, yang berada di hadapan kita. Antuma, antum, anti, antuma, antunna. 6 ini sahaja. Okay, saya bagi satu contoh fi'il lain. Contoh udrus. Udrus, belajarlah. Allah, sorry. Udrus, belajarlah. Okey, macam mana nak olah kepada antuma? Udurus. Udrus. Kalau kaedah dia kena buat macam mana? Kaedah dia? Tambah alif. Tambah alif di belakang. Belakang. Tambah alif. Okey, bagus. Kalau untuk Udurus. Antum. Kena tambah apa? Waw mat. Waw mat. Jadi baca dia? Udurus. Udurus ke udrusu? Udurusu. Udrusu. Kalau untuk anta baru udrus. Udrus. Kalau untuk antum udrusu. Kaedahnya macam mana? Kaedahnya kita kena tambah waw mat di belakang. Kemudian kita kena letakkan baris yang sesuai lah untuk baris waw ni, untuk huruf waw ni. Dekat sini kita kena letak baris yang sesuai. Iaitu baris hadapan dhammah. Maka jadilah udrusu. Kemudian untuk anti. Tambah ya. Tambah ya. Okey. Udurusi. Udrusi. Pandai. Kaedahnya udrus. Tambah ya. Tambah ya. Kemudian kita kena bagi baris yang sesuai dekat huruf sini yang sesuai dengan huruf ya, iaitu baris bawah.
Bagus. Okey, kemudian untuk antuma perempuan. Sama dengan antuma lelaki. Tambah Sama dengan alif. antuma lelaki. Dia akan jadi Udurus. Rusa. udurusa. Udarusa. Udurusa. Okey, bagus. Okey, yang last. Antuna. Udurus. Udarusna. Udurusna. Antuna udurusna. Allah. Okey, udurusna. Udurusna. Okey, begitu. Boleh ingat tak? 6 saja. Mudah insya-Allah. Jadi sekarang kita akan tengok latihan pada muka surat 20. Muka surat 20. Betul ke Puan Mariam yang tadi? Tolong Amar itu. Surat 20. Muka surat 20 Okey, sekejap. Okey, muka surat 20. Saya tulis di atas ni. Okey, kita tengok okey, kita tengok kotak yang kedua iaitu dia bagi antuma i'lama. I'lama. Antuma I'lam. dia bagi i'lama. Ketahuilah. I'lama. Maknanya semua kena pakai lah di belakang dia tu Ustaz kalau bahasa kita. Macam mana? Kalau amar ni kalau dalam bahasa kita semua pakai lah di belakang. Betul. Belajarlah, tulislah. Kalau bahasa kita bukan bahasa baku lah, kita kata apa? Pi tulis tu. Pi buang sampah. Begitulah. Yang menunjukkan kepada suruhan ataupun perintah. Okay, kemudian untuk dhamir anti. Puan Lina dululah untuk dhamir anti. Anti i'lami. Bagus. I'lami. I'lami. Okey. Untuk dhamir antum, Puan Mariam. I'lamu. Okey, sekali lagi. I'lamu. I'lamu. Bagus. Tambah waw mat di belakang. I'lamu. Bagus. Ahsanti. Kemudian Puan Lina lagi. Sebab kita ada 2 orang je. Antuna untuk dhamir antuna. I'lamna. 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 Ini untuk siapa Puan Lina? I'lamna ni. Antunna untuk 3 perempuan. 3 perempuan dan ke atas. Lebih. Lebih. Okey, bagus. Ahsanti. Kemudian Puan Mariam, dhamir anta. I'lam. I'lam. Anta i'lam. I'lam. Okey, bagus. Ahsanti. Okey, sekarang kita tengok kotak berikutnya. Okey, kita nak tengok kotak yang kedua terakhir. Dia bagi kat situ anta unzur. Anta unzur. Apa maksud unzur? Nazaro. Nazara. Apa maksud? Ingatan. Maksudnya lihatlah. Lihatlah. Okay. Untuk dhamir antunna, Puan Mariam. Unzurna.
Unzurna. Bagus. Unzurna. Okey, bagus. Betul. Okey, Puan Lina untuk dhamir anti. Unzuri. Unzuri. Ahsanti. Unzuri. Unzuri. Okey, bagus. Kemudian dhamir antum. Puan Lina lagi. Antum. Unzuru. 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 Tambah waw mat. Okey, bagus. Kemudian dhamir antuma. Unzura. Antuma. Unzura. 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 Okey, bagus. Pandai. Ahsantuma. Bagus. Okey, sekarang saya yakin yang puan-puan dah dapat dia punya kaedah dia daripada penukaran fi'il mudhari' kepada fi'il amar, kemudian pengolahan fi'il amar bagi 6 dhamir tersebut. Jadi sekarang kita nak tengok contoh ada tak dalam Al-Quran. Allah ada sebut tak? Allah ada guna tak fi'il amar dalam Al-Quran? Sekejap kita akan tengok. Sekejap, dalam Al-Quran kita akan tengok. Okey, ada dalam surah Al-Baqarah. Sekejap surah Al-Baqarah. Okey, puan-puan boleh nampak tak? Nampak tak? Qulna. Jelas tak? Nampak? Okey, dekat mana yang Allah guna? Qulna. Okey, saya bulatkan. Ni. Usjudu. Jadi supaya kita nak sedang tu dia mesti ada alif depan dia ya Ustaz. Betul. Kalau kita tengok kaedah tadi, dia ada alif yang kita tukar tu. Okey, kita baca dulu ayat ni. Allah kata apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maksudnya apa dia? Boleh baca tak Puan Lina? Maksudnya nampak tak? Tak nampak saja. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Golongan yang kafir. Na'udzubillahi min zalik. Tengok perkataan usjudu, sujudlah. Allah berfirman apa dekat para malaikat? Sujudlah. Okey. Jadi dekat usjudu ni fi'il amar. Usjudu. Fi'il amar. Antum. Boleh sebutkan tak? Dia untuk siapa? Antum. Untuk? Antum.
Antum. Macam mana boleh tahu antum? Dia judul. Ada Ada wow. apa? Wow di depan. Ya, bagus. Ada wow Wow. ni. Wow mat. Wow. Selamat datang Puan Hindun. Puan Hindun baru masuk. Okey. Okey, bagus. Fi'il amar ini adalah untuk antum. Allah sebut dekat ramai malaikat. Malaikat kan ramai, betul tak? Malaikat ada berapa? Ramai. Memang. Ramai. Yang wajib kita kenal, yang wajib kita tahu ada 10. 10. Tapi malaikat Allah Subhanahu Wa Taala sangat ramai. Boleh tak kita kata ramai? Sebab malaikat ni dia tak ada jantina. Jadi bolehlah. Malaikat ni ramai, terlalu ramai. Terlalu banyak. Jadi pada satu hari Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam kecuali seorang. Siapa? Iblis. Iblis. Okey, sejarah iblis ni puan-puan, ibu-ibu sekalian. Iblis ni dulu dia adalah ketua para malaikat. Sejarah dulu ni. Nama dia adalah Azazil. Pernah dengar tak? Azazil. Ada. Azazil. Iblis ni dia adalah Azazil. Azazil. Dia ketua para malaikat. Dan kehebatan Azazil ni, puan-puan, dia pernah sujud di setiap pelusuk bumi. Sebutlah dekat mana? Dekat negara India, dia pernah sujud. Dekat negara mana lagi? Malaysia, dia pernah sujud. Maksudnya dia pernah sujud di setiap pelusuk bumi. Seorang yang sangat, orang kata apa? Beribadat kepada Allah lah. Baiklah, seorang yang baik. Sebab itulah dia menjadi ketua malaikat. Tetapi disebabkan sikap dia yang sombong, aba ni maksudnya enggan. Aba ni enggan. Wastakbar, dia sombong. Dia rasa besar diri. Maka dia tergolong dalam golongan yang kafir. Daripada dia punya darjat dia sebagai ketua malaikat, maka dia jatuh menjadi satu makhluk yang sangat hina lah di sisi Allah. Sebab apa? Disebabkan sikap sombong dan juga takabur. Sebab itulah kalau kita manusia bersikap dengan sikap yang sombong, itu merupakan perangai yang tidak elok, perangai syaitan, iblis, dan tidak disukai. Walaupun kita di dunia pun kalau kita sombong, orang tak suka kita, Allah lagilah tak suka. Jadi contoh yang digunakan dalam Al-Quran, usjudu antum, untuk para malaikat. Begitu. Okey, kita tengok ada contoh lain tak? Okey, sekejap. Sekejap surah Al-Baqarah. Ni ada wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. Sekejap saya cari. Kita akan tengok contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran. Sebab apa? Kita akan baca Al-Quran, apabila kita jumpa tu lebih seronok lah. Wa idh qulna dkhulu.
Ayat 43 ni macam banyak, Ustaz. 43 surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Okey. Sekejap kita tengok. Ayat 43. Saya tengok dengan lah ni macam Amar. Ya, betul. Okey, boleh. Ada. Okey, sekejap saya share screen. Bagus, puan. Okey, saya share screen. Nampak tak? Boleh kita besarkan. Betul kan ayat ni kan? Betul. Ya, waqimus solata. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya apa dia? Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama orang-orang yang rukuk. Wa aqimus salah, ini fi'il amar. Wa atuz zakah, ini fi'il amar. Tapi dia tak pakai alif ya Ustaz, pakai wah. Sebab kenapa dua warna yang berbeza? Saya akan terangkan. Kita belum belajar. Dua ini kita belum belajar. Dua ini belum belajar. Tapi ada satu yang kita dah belajar, iaitu warka'u. Apa maksud dia? Dan rukuklah. Dan rukuklah. Rukuklah. Allah suruh, maka rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Suruh rukuk saja ke? Dalam ayat ni Allah suruh rukuk sahaja ke? Allah suruh buat apa? Solat. Suruh solat. Tunaikan zakat. Ya. Jadi irka'u untuk fi'il apa? Antum. Apa? Antum. Okay. Macam mana tahu antum? Waumat belakang. Ada waumat di belakang. Pandai. Best kan Ustaz? Begitu. Ada waumat. Jadi kita tahu, ayat ini Allah bercakap dengan ramai. Sebab apa? Okey, saya akan tunjuk satu ayat. Satu ayat dia bukan untuk dhamir antum. Tadi antum dah. Yang ni antum. Sekejap, ada satu dhamir ataupun satu contoh yang dia bukan untuk antum. Sekejap. Jadi kalau ini antum untuk kita ni Ustaz? Betul. Kitalah sebagai orang yang berhadapan dengan Allah tu. Ya. Sebab tu orang kata, kalau nak rasa Allah bercakap dengan kita, bacalah Al-Quran. Ya. Sebab apa? Al-Quran ni kan kalamullah. Kalamullah. Okey, sekejap. Satu contoh lagi lah sebelum kita tamat. Okey, ada. Sekejap Okey, nampak tak? Nampak tak ayat ni? Ayat 42 ke 43 Ustaz? Okey, kita tengok ayat 42 dulu. 42. Allah berfirman dalam surah Taha. Surah Taha Allah berfirman apa? Idhhab wa anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Maksud dia apa dia?
Pergilah kamu beserta saudaramu kepada manusia dengan membawa ayat-ayatku. Sampailah habis. Jadi dekat mana yang fi'il amar itu? اذهب Idhab. Untuk berapa orang? seorang Seorang. Seorang lelaki ke perempuan? seorang lelaki. Seorang lelaki. Macam mana tahu seorang lelaki? Dia Sebab dia di belakang tu entah di belakang dia baris mati. Baris mati, okey. Dia ada penambahan huruf tak? Tak ada. Tak ada. Jadi dekat sini Allah bercakap dengan seorang. Seorang siapa? Nabi. Ini bukan dengan kita ni. Ayat ini berkaitan Allah berfirman kepada Nabi, kalau tak silap saya, Nabi Musa alaihissalam. Allah bagi tahu apa dekat Nabi Musa? Allah berfirman, "Idhab", pergilah Musa. Dan kita boleh tahu kat sini sebab ini kan hamzah wasal ni kan dia tak ada ini kan Ustaz, sebab dia baris ketiga, huruf yang ketiga tu baris atas, jadi kena baca baris ini id. Kena baca idhab. Macam tadi saya ada bagi tahu yang kena tengok baris ketiga kan, betul tak? Ya. Tapi sebenarnya dia tak selamanya ikut baris ketiga. Saya minta maaf ya tentang tadi. Contoh macam ijlis. Dekat situ kita kena baca dengan baris bawah. Sebab baris ketiganya baris bawah, betul tak? Huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga tu baris bawah. Tapi dekat sini kenapa kita baca dengan baris bawah? Izhab. Kenapa bukan baca azhab? Sebab Al-Quran kan kita kena baca, kalau baris ketiga ni baris fathah, kita baca baris bawah. Izhab. Untuk seorang lelaki. Tengok pula ayat 43. Sekejap. izhaba. Dekat mana? Izhaba. Idhaba. Itu antuma. Bagus. Untuk lebih, kalaulah kita ada Al-Quran tafsir, macam ni mudah. Dia ada tulis dah. Pergilah kamu berapa orang? Pergilah kamu berdua. Berdua, 2 orang. Antuma. Antuma kan 2 orang lelaki, 2 orang perempuan. Tapi dekat tafsir pun dia buat Ustaz, pergilah kamu berdua. Ya, betul. Tapi kalau kita baca Al-Quran tak ada tafsir, macam mana kita nak tahu? Betul. Daripada PL amr. Jadi kalau contohlah puan baca Al-Quran yang tak ada tafsir, idhhaba ila fir'aun. Okey, jadi tahulah Allah berfirman ni dekat berapa orang? Ya, penambahan. 2 orang. Sebab apa? Ada alif. Ada alif di belakang ni, ada alif ni. Walaupun dia ada tanda mat, tanda mat tu sebagai hukum tajwid lah dalam Al-Quran. Tapi tanda mat ni tak ada dia kata pengaruh dengan fi'il amr ni Ustaz. Betul. Itu tajwid je lah. Untuk bacaan Ustaz. Untuk bacaan Al-Quran ada huruf mat. Ada tanda mat tu. Okey. Kalau dalam belajar bahasa Arab tidak. Begitu. Sangat banyak sebenarnya contoh fi'il amar dalam Al-Quran. Puan-puan boleh cari sendiri. Banyak. Contoh macam dekat sini. Faqula. Maka berbicaralah. Tapi sebab kita tak belajar lagi tajuk ni, jadi kita tak cover lah. Kita sampai habis buku ni semuanya yang orang kata yang dalam buku ni lah Ustaz. Tiga huruf. 3 huruf. Kita akan belajar insya-Allah selama 24 sesi ni sampai fi'il naqis. Kalau puan-puan tengok dekat isi kandungan buku di muka surat paling depan kot kalau tak silap saya. Kan ada isi kandungan.
Kita akan belajar sampai fi'il naqis. Pengolahan fi'il naqis. InsyaAllah. Kalau sempatlah. Untuk Puan Hindun masih ada, belum ada buku kan? Betul tak? Belum. Saya dah kontak dah penulis tu. Sekarang dia masih dekat Arab Saudi. Dia akan balik 2 hari lagi insyaAllah. Kemudian nanti saya akan post lah buku kepada Puan Hindun. Boleh. Saya mohon Terima maaf kasih lah. Ustaz. Sama-sama. Saya mohon maaf sebab terlalu lama. Sebab penulis tu sekarang ada dekat luar negara. Tak apa. Okey. Jadi begitulah insyaAllah perkongsian dan perbincangan kita pada hari ini. Okey, sebelum saya tamatkan sesi kita pada pagi ini, ada apa-apa persoalan tak? Puan Mariam, Puan Lina, Puan Hindun? Berkaitan teruja memang nak tengok dekat Quran. Apa dia? Teruja Ustaz nak tengok, nak cari dengan Quran nak masuk, nak cari kan dia masuk. Nanti cuba kalau Puan baca Al-Quran nampak, cuba share. Cuba share dalam grup. InsyaAllah. Sebab apa? Bila kita setiap hari kita jumpa bahasa Arab, kita baca Al-Quran, kita boleh praktikkan apa yang kita dah belajar. InsyaAllah. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa persoalan, saya mohon maaf lah kalau ada technical problem berkaitan Zoom yang hanya terhad untuk beberapa minit tu, yang 30 minit je. Sebab saya dah buat pembayaran, cuma dia belum tak pasti kenapa tak boleh. Nanti saya akan semak semula lah. Okay, kemudian insyaAllah kita akan jumpa sesi berikutnya pada minggu hadapan insyaAllah. Jadi bagi tak orang kata apa, nak jumpa sesi minggu depan tu kan ada lebih kurang dalam seminggu. Jadi kalau tak mau bagi puan-puan yang rasa terlepas pandang tentang bahasa Arab, apabila puan-puan baca Al-Quran ataupun jumpa hadis ke apa, kita bincang dalam grup. Betul tak Ustaz ini fi'il amar? Betul tak Ustaz ini fi'il mudhari'? Bagi fi'il salim. InsyaAllah bila kita ada perbincangan tu, kita akan belajar setiap harilah. InsyaAllah nanti kita akan lebih cepat ingat insyaAllah. Okey. Terima kasih Ustaz. Ustaz boleh tak bagi tahu kita kalau untuk katakan minggu hadapan kita belajar apa? Ustaz, sebelum tu jadi kita ada apa, ada boleh kita ulang kaji ke atau tajuk baru ke, atau Ustaz kasih nota? Okey, boleh. Nanti saya akan bagi nota untuk tajuk baru sebab kita dah habis fi'il berbentuk salim. Jadi lepas ni kita akan tengok fi'il mahmuz. Saya akan bagi nota insyaAllah. Okey, disebabkan 1 minit lagi kita akan habis. Jadi saya tamatkan sesi kita pada hari ini di sinilah. Jadi saya mohon maaf, yang baik semuanya daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya akhiri kelas kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ya barakallahu fiikunna.